Pemikiran saintifik ialah kemahiran untuk berfikir mengenai alam dan fenomenanya mengikut metodologi tertentu. Pemikiran saintifik merujuk kepada dua komponen asas, iaitu falsafah dan kaedah berfikir. Pemikiran sains dapat dibagi kepada tiga tamadun, iaitu tamadun Greek, tamadun Islam, dan tamadun Barat. Tamadun Yunani, iaitu tamadun Greek, merupakan zaman permulaan bagi penulisan sains yang berurutan dan lengkap. Dan dalam tamadun Islam, sains Islam adalah berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam tamadun Barat pula, pemikiran sains Barat ditunjangi oleh pemikiran rasionalisme, empiricism, dualisme, dan skeptisisme. Bahagian seterusnya ialah perpindahan ilmu ke dalam dunia Islam. Pelbagai kaedah yang telah diguna pakai, namun kemudiannya berakhir kepada penterjemahan. Bermula dari kerajaan Bani Umayyah, perpindahan ilmu berlaku bermula dengan gerakan terjemahan besar-besaran. Antara proses terjemahan dari bahasa Yunani sehingga disokong kuat oleh Khalifah Umar Abdul Aziz serta memberi hadiah lumayan untuk setiap karya yang diterjemah oleh setiap penterjemah. Proses penterjemahan karya-karya seperti perubatan dan astrologi dari Yunani mula mengambil alih serta karya falsafah Aristotle turut diterjemah. Pada era zaman Bani Abbasiyah, Khalifah seperti Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik, Syria ke Baghdad, Iraq. Ketika sampai di tanah Parsi, isi perpustakaan agung tinggalan dinasti Sanasid ditemui, iaitu Akademi Gadis Shapur yang diasaskan oleh Raja Shapur pertama. Akademi ini merangkumi hospital, perpustakaan dan pusat pembelajaran seperti Institut Pengajian Tinggi. Antara khazanah akademi ini tersimpannya rekod-rekod tamadun India yang merangkumi perubatan, matematik dan falsafah India. Proses penterjemahan pada zaman Abbasiyah semakin rancak rentetan pembawaan teknologi pembuatan kertas dari China selepas umat Islam menang dalam pertempuran Sungai Talas dengan dinasti Tang. Teknologi pembuatan kertas telah menyebabkan penghasilan pelbagai jenis buku. Baitul Hikmah diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rashid, kemudian dikembangkan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun yang menaja proses penterjemahan karya-karya ilmu dari pelbagai tamadun ke dalam bahasa Arab. Baghdad adalah ibu kota kepada negara Iraq. Kota ini sangat maju dalam pelbagai bidang ilmu agama. Baghdad juga merupakan kota seniman dan sastrawan serta telah melahirkan ramai tokoh-tokoh sastra. Dapat perpustakaan yang dikenali sebagai Dar al-Kutub di kota ini dan berfungsi sebagai tempat rujukan ilmu dan pusat pendidikan. Selain perpustakaan, Masjid Khan juga berfungsi sebagai pusat pendidikan. Dapat juga tempat yang digelar Mahal Al-Waraqah yang berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dimashq ataupun Damaskus ialah pusat ibu kota kepada negara Syria. Perkembangan ilmu pengetahuan di kota ini meliputi 3 bidang, iaitu bidang agama, sejarah dan falsafah. Antara ilmu yang berkembang ialah ilmu tafsir, hadis dan banyak lagi. Bidang sastra juga telah berkembang dan melahirkan ramai penyair yang berbakat. Seterusnya, pusat perkembangan ilmu dalam Kahira. Kahira merupakan ibu negeri Mesir serta bandar yang terbesar di dunia Afrika. Kahira terkenal sebagai pusat ilmu agama kerana menempatkan sebuah institusi pengajian ilmu agama yang berprestij dalam kalangan umat Islam, iaitu Universiti Al-Azhar. Penghormatan yang tinggi telah diberikan oleh masyarakat Melayu terhadap universiti tersebut sebagai gedung ilmu, dan ibu bapa mula bercita-cita menghantarkan anak mereka untuk melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar. Ulama Al-Azhar juga mendapat penghormatan yang tinggi, malah fatwa mereka juga mendapatkan perhatian daripada masyarakat Melayu. Jumlah pelajar Melayu yang melanjutkan pelajaran di Universiti Al-Azhar semakin bertambah. Seterusnya, pusat perkembangan ilmu dalam Cordoba. Cordoba pernah menjadi pusat peradaban Islam di Eropah. Pada masa kejayaan, kota Cordoba menjadi pusat studi dunia. Buktinya adalah bangunan masjid yang sangat mewah dan sekarang menjadi gereja katedral. Jambatan Cordoba yang mempunyai panjang 400 meter dan lebar 40 meter melinasi sungai Guadalquivir. Terdapat 70 perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap serta buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan dibangunkan banyak universiti di setiap kota-kota besar dan kecil dalam Cordoba dengan menggunakan wang negara. Okey, sekarang kita tengok bidang dan tokoh utama daripada tamadun awal sehingga tamadun Islam, di mana kita ada 3, iaitu tamadun Greek ataupun tamadun Yunani. Yang kedua adalah tamadun Barat dan terakhir sekali adalah tamadun Islam. Okey, kita ada 4 tokoh tamadun Greek. Yang pertama adalah Aristotle daripada bidang fizik, kedua adalah Pythagoras daripada bidang maths, seterusnya Ptolemy dari bidang astronomi, dan terakhir adalah Archimedes daripada bidang matematik.
Okey, seterusnya adalah tamadun barat di mana kita ada 3 tokoh. Yang pertama adalah René Descartes iaitu daripada falsafah moden. Yang kedua adalah Auguste Comte iaitu daripada falsafah politik, dan akhir sekali adalah David Hume daripada bidang sejarah. Okey, terakhir sekali adalah tokoh tamadun Islam iaitu Ibn Sina daripada bidang perubatan. Yang kedua adalah Al-Khwarizmi daripada bidang matematik dan sains komputer. Dan akhir sekali kita ada Jabir Ibn Hayyan dari bidang kimia. Secara keseluruhan, perpindahan ilmu dari tamadun seluruh dunia ke dunia Islam adalah disebabkan aktiviti penterjemahan. Ketegasan Islam dalam proses pencarian ilmu dibuktikan dengan fakta bahawa wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memberi penekanan kepada pembacaan sebagai wahana penting dalam usaha keilmuan.